Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bertemu kita lagi dalam video pembelajaran ini. Saya Ahmad Fida bin Sa'arani akan berkongsi maklumat tentang pengurusan headcount. Yang mana pengurusan headcount ini biasanya kita akan laksanakan di awal tahun sesi pembelajaran. Dan headcount ini untuk kegunaan kurikulum lah, akademik kita. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mohon subscribe dan tekan loceng dan like video ini serta kongsikan kepada orang ramai. Moga-moga ada manfaat yang dapat kita sampaikan kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Okey, baik. Untuk objektif pembelajaran pada kali ini, yang pertama kita mengetahui definisi headcount dalam konteks pendidikan. Okey, yang kedua menyatakan kepentingan headcount dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Mengenal pasti istilah TOV, ETR, OTI dan AR dalam proses headcount. Nanti saya akan menerangkan serba sedikit tentang istilah-istilah inilah, yang mana istilah-istilah ni diguna pakai dalam headcount. Dan yang keempat, melaksanakan pengurusan headcount. Okey, apa itu headcount? Headcount ialah proses mengenal pasti potensi akademik dan potensi kerjaya setiap murid mulai tahun 1 sehingga tahun 6 di sekolah rendah. Ini saya fokuskan di sekolah rendah lah sebab saya mengajar di sekolah rendah. Kalau di sekolah menengah samalah, mulai tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 atau 6. Mengapa perlu headcount? Okey, yang pertama melihat keupayaan sedia ada murid. Yang mana kita nilai berdasarkan peperiksaan yang terakhir, keupayaan murid itu. Sebagai contoh, bahasa Melayu, akhir tahun lepas dia dapat 60 markah. So itu upaya dia sehingga 60 markah. Dan kita akan menilai potensi setiap murid yang dapat digarap. Bila dapat 60, apa yang kita agak-agak yang dapat kita congkelkan, yang dapat kita garapkan potensi murid tersebut. Adakah murid tersebut mampu untuk dapat 80 markah A dan sebagainya. Yang ketiga, merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid. Yang ni bila mana kita dah rancang, kita dah garap anak murid kita, so kita akan rancang program yang sesuai pula untuk meningkatkan lagi keupayaan murid, kebolehan murid tersebut, dan adakah dia mampu untuk mendapat apa yang kita garap. Yang keempat, untuk tujuan postmortem dan tindakan penambahbaikan yang proaktif. Okey, yang ni biasanya setiap kali peperiksaan kita akan buat postmortem. Postmortem untuk menambah baik yang berdasarkan keputusan peperiksaan anak murid kita. Okey, yang mana bila mana kita buat untuk menambah baik lagi lah keputusan tersebut. Yang kelima, pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh guru besar, guru penolong kanan, guru kelas dan guru mata pelajaran secara sistematik. Yang mana headcount ini sendiri disusun mengikut aturannya, dan dia ada langkah demi langkah untuk secara sistematik, dan markah tersebut kita dapat pantau dengan lebih berkesan. Dan yang keenam, panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan. Yang mana headcount ini sendiri bermula daripada panitia. Baik, carta aliran pelaksanaan headcount. Okey, bermula daripada TOV, peperiksaan akhir. Yang sebelum ini kita akan letak target anak murid kita. Di akhir tahun nanti apa yang akan dia mampu kita garap. Okey, berdasarkan keputusan peperiksaan dia lah. Okey, dan diikuti dengan PDPC kita, dan diikuti dengan penilaian sama ada ujian ataupun peperiksaan, dan kita akan buat postmortem selepas peperiksaan. Adakah
markah yang dicapai oleh murid tersebut selari ataupun tidak dengan yang kita target. Okey. So sehingga kita akan buat berterusan sekiranya mencapai sasaran, kita akan buat program pengukuhan nak bagi kukuh lagi. Kalau tidak mencapai sasaran, kita nak buat pemulihan. Program pemulihan apa yang kita boleh buat untuk memastikan anak murid kita ini mencapai target yang kita telah letakkan ketika mana di awal tahun. Dan matlamat kita yang akhir adalah keputusan akhir tahun ataupun keputusan UP3 ataupun UPSR. Okey, proses head count. Okey, tadi kita dah sebut serba sedikit tentang istilah-istilah yang digunakan pakai dalam head count. Okey, yang pertama TOV. TOV ni cara mudah adalah berdasarkan keputusan akhir tahun yang lalu lah, yang sebelumnya. Yang mana kita letak berdasarkan keputusan yang terkini yang ada oleh anak murid kita lah. Okey, berdasarkan pencapaian akademik semasa. Okey, ATR ialah sasaran kita, target kita. Kita nak letak anak murid kita berapa. Bagi contoh tadi, sebagai contoh bahasa Melayu, anak murid kita dah dapat 60 di akhir tahun lepas. So pada tahun ini kita target anak murid kita nak bagi dapat 80 markah. So ada peningkatan dalam 20 markah. Itu kita punya target ataupun kita letak sebagai ETR. Okay, dalam OTI ni pula peningkatan yang kita harapkan setiap kali ujian ataupun peperiksaan yang ada. Sebagai contoh, ada peningkatan 20 markah tadi dan kita bahagi kepada 4 kali ujian. So setiap kali ujian anak murid kita ini akan meningkat 5 markah sepatutnya. Okey, sebab ini adalah berdasarkan target kita lah. So dalam ujian yang pertama, anak murid kita mesti mendapat 65 markah. Okey, pada mulanya TOV ialah 60. So untuk ujian yang pertama 65 sehingga 80 itu. Okey, dan AR merupakan pencapaian sebenar. Dalam ujian bulanan UB1 tu, apa markah yang berapa markah yang dia dapat. Okey, itu yang kita namakan AR. Okey. Untuk lebih lanjut nanti saya akan terangkan dalam Excel. Okey, so ini adalah proses head count berdasarkan sasaran bermula daripada TOV sehingga ke ETR dan diikuti dengan AR, peperiksaan ataupun ujian yang akan anak-anak murid kita tempuh. Okey, dan setiap OTI 1 adalah kita akan tengok pada AR1 sebagai ujian yang pertama lah. Adakah ujian yang pertama ini mencapai tahap pada OTI 1 dan seterusnya. Okey. Untuk pengurusan head count. Okey. Dalam proses penentuan sasaran, kita ada langkah demi langkah, step by step. Bermula daripada head count 1 sehingga ke head count 6. Okey. So kita akan tengok secara lanjut selepas ini. So head count 1, head count 2 ni bermula daripada ketua panitia lah. Bermula daripada panitia mata pelajaran itu dan diikuti dengan head count 3, guru mata pelajaran. Diikuti dengan head count 4, guru kelas. Head count 5 dan 6, setiausaha peperiksaan. Okey, untuk head count 1. Okey. Semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian tahun terbaik mata pelajaran. Ini biasanya kita akan tengok kalau di sekolah rendah, kita akan tengok UPSR. Okey, pencapaian tahun terbaik. Biasanya kita akan ambil, kalau format yang baru ni kita ada 4 tahun dah lah. Okey, tolak tahun lepas lah 2020 tak ada UPSR. Okey, jadi kita dah ada dari 2016 sehingga 2019. Okey, berdasarkan format baru. Okey, baik. So kita akan tengok pencapaian
tahun yang terbaik. Dalam 3 tahun ataupun 4 tahun tersebut, yang mana yang paling terbaiklah keputusan mata pelajaran, mengikut mata pelajaran. Okey. Yang kedua, guru mata pelajaran menentukan TOV. Yang ni yang tadilah kita dah maklum, saya dah maklum. Kita akan ambil keputusan peperiksaan akhir tahun sebelumnya. Okey, panitia mata pelajaran menentukan ETR. Ni ketua panitia lah. Dan dibantu oleh guru lah, guru mata pelajaran tersebut sebagai ahli panitia menentukan ETR yang menunjukkan peningkatan berdasarkan pencapaian tahun terbaik. Itulah saya sebut ETR tu mestilah kita nak lebih baik daripada TOV dan kita nak cuba lebih baik daripada pencapaian tahun terbaik kita sebelum ni. So kita cuba nak beat rekod yang telah dibuat sebelum-sebelum inilah. Okey, so itu fungsi ETR. Okey, biasanya ETR kita akan target lebih baik daripada tahun terbaik ya. Okey, itu. Okey, perkiraan OTI adalah berdasarkan bilangan peperiksaan ataupun ujian yang telah ditetapkan oleh sekolah. Biasanya kalau di sekolah saya, kami tetapkan 4 lah. 4 ujian dan peperiksaan. Okey, untuk headcount 2, senaraikan nama murid mengikut kelas ataupun kedudukan pencapaian TOV. Nak mudah. Kalau kami, saya buat ikut kelas lah. Okey, mudah untuk kita susun. Okey, yang keenam, tentukan ETR setiap murid dengan merujuk kepada ETR yang telah ditetapkan dalam borang headcount 1. Nanti contoh saya akan tunjuk selepas ini. Okey, headcount 3. Okey, borang headcount 3, yang ni adalah tindakan guru mata pelajaran. Ni kita lah yang mengajar di sekolah. Kita sebagai guru, ini adalah borang utama kita lah. Headcount 3 ini, guru mata pelajaran mengisi TOV dan ETR setiap murid berpandukan headcount 2 tadi yang telah dibuat oleh panitia. Okey, so guru akan mengisi dan kita akan rekod setiap kali peperiksaan ataupun ujian dan kita adakan rumusan analisis bagi setiap murid. Okey, headcount 4, tindakan guru kelas. Okey, mengumpulkan sasaran tadi dah daripada setiap mata pelajaran tu, anak murid kita di dalam kelas, kita akan susun ikut mata pelajaran. Okey, menentukan sasaran murid yang berpotensi cemerlang. Ini kita akan rujuk kepada headcount 6 lah. Okey. Okey, untuk headcount 5, grade purata sekolah GPS dan grade purata mata pelajaran diperoleh. Ini berdasarkan ETR, okey, dan juga TOV. Merujuk kepada pencapaian setiap mata pelajaran dalam TOV, ETR dan keputusan terbaik peperiksaan. Okey, berpandukan maklumat dalam borang headcount 1 yang telah dibuat oleh panitia. Setiausaha peperiksaan akan kumpulkan mengikut mata pelajaran tersebut dan kita akan keluarkan grade purata sekolah berdasarkan ETR. Okey, dan headcount 6, senaraikan nama murid yang dijangkakan memperoleh A dalam semua mata pelajaran berdasarkan ETR. Okey, yang ni daripada borang headcount 4 lah yang kita dapat daripada guru kelas. So, ini adalah tindakan setiausaha peperiksaan. Okey, sebagai rumusan, penyediaan dan pergerakan borang headcount. Okey, headcount 1, ketua panitia, apa yang perlu ada, peratus grade, peratus lulus, GPMP. Okey, headcount 2, ketua panitia juga, markah TOV dan ETI individu, grade. Headcount 3, guru mata pelajaran individu, markah individu, grade purata markah pelajaran. Okey, dan semua ni lah. Okey, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut dalam borang Excel, InsyaAllah.